Apa misi rahsia MCA bergaduh dengan UMNO? Tiba-tiba, Najib dapat notis Muflis? Ada pihak dedah perbualan Zahid dan Anwar? Isu rakaman suara, akhirnya Zahid bersuara. Presiden MIC SF Vigneswaran mencabar Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkashi menyoal Presidennya Ahmad Zaid Habidi berhubung surat sokongan untuk Yang di-Pertuan Agong melantik Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Vigneswaran berkata Puan patut desak Zahid jawab perkara itu sebelum menegur MIC jangan gopoh dalam hal kerjasama politik dengan pihak selain Barisan Nasional. Beliau bertegas Zahid patut jawab siapa yang membuat keputusan untuk menyokong pemimpin parti lawan seperti yang dinyatakan dalam surat itu jika ia bukan keputusan Barisan Nasional. Puan berani ke tanya Presiden dia? Tanyalah keputusan siapa? Adakah itu keputusan Barisan Nasional atau UMNO? Kalau bukan dua-dua, habis keputusan siapa? Katanya kepada portal FMT. Terdahulu Puan berpesan kepada MIC jangan gopoh mencari rakan penggantungan baru selepas Vigneswaran baru-baru ini mengumumkan partinya akan terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Vigneswaran bagaimanapun berkata sokongan itu tertakluk kepada perkembangan baru dalam Barisan Nasional. Siapa yang gopoh? Siapa yang bagi surat kepada Agong untuk menyokong Anwar? Katanya Vigneswaran menyanggah macam-macam kata terhadap MIC berhubung keputusan menyokong Perikatan Nasional itu mengatakan ia tiada kaitan dengan kerusi pilihan raya. Beliau menekankan bahawa bukan MIC yang bermasalah ketika ini. Cukuplah bagi kita ada kerusi ke, tiada kerusi ke, kita tak ada masalah. Bukan mati pun. Yang bermasalah sekarang parti tunjang Barisan Nasional iaitu UMNO. Saya menggesa Puan beri nasihat kepada kepimpinan UMNO saja, perbetulkan isu dalam UMNO dulu. Vigneswaran berkata MIC tiada masalah untuk terus menyokong Kerajaan Muhyiddin Yassin walaupun UMNO memutuskan hubungan dengan PPBM. Kita bukan buat keputusan keluar Barisan Nasional. Jadi, apa masalahnya? Vigneswaran menasihatkan Puan dan pemimpin UMNO lain supaya berhenti menuding jari kepada MIC kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak dan boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan dalam Barisan Nasional. Saya tidak mahu bergaduh dengan abang-abang dan adik-adik saya. Kalau mereka bangkitkan isu, kita kena jawab. Jangan meludah ke langit kerana ia akan jatuh ke muka. Beliau juga mengingatkan mereka bahawa MIC adalah antara segelintir parti yang setia bersama Barisan Nasional walaupun gabungan itu tewas pada PRU lepas. Bila kita cakap kita sokong Perikatan Nasional, janganlah tuduh kita macam-macam. Sebelum ini, semua sudah lari dari Barisan Nasional. Yang tinggal kita. Tapi kamu nak perkecil lagi kita, katanya. Lembaga Hasil Dalam Negeri memfailkan notis kebangkrapan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak kerana gagal membayar tunggakan cukai tambahan sebanyak 1.69 bilion ringgit bagi tempoh 2011 hingga 2017. Dalam notis yang difailkan pada 4 Februari, Najib juga dikendaki membayar 45 juta ringgit sebagai faedah pada kadar 5% setahun atas amount yang tidak dibayar itu. Jumlah keseluruhan yang Najib perlu bayar termasuk kos mahkamah RM15,000 adalah 1.73 bilion ringgit. Menurut notis berkenaan, LHDN memfailkan tuntutan terhadap Najib pada 2019. Pada 22 Julai tahun lepas, Mahkamah Tinggi membenarkan kerajaan memperolehi penghakiman terus untuk memungut tunggakan cukai tambahan sebanyak 1.69 bilion ringgit daripada Najib. LHDN berkata, penghakiman terus itu tidak ditangguhkan sejak mahkamah memutuskan kes berkenaan. Justru, notis kebangkrapan difailkan terhadap Najib. Najib mempertikaikan taksiran cukai itu dengan berkata, taksiran itu termasuk sumbangan 2 bilion ringgit yang sebahagian besar sudah dikembalikan. Mahkamah Tinggi menetapkan 11 Jun untuk mendengar permohonan Najib yang memohon untuk menangguhkan penghakiman terus itu. Tambahan daripada itu, Najib Razak mendakwa notis bankrupt yang diserahkan kepadanya bertujuan menyingkirkan beliau daripada arena politik dan ia ada kaitan dengan keputusan UMNO tidak bekerjasama dengan PPBM pada pilihan raya umum ke-15. Bekas Perdana Menteri itu berkata, notis bankrupt itu akan menyebabkan saya hilang kelayakan sebagai ahli Parlimen Pekan dan membuka laluan kepada pilihan raya kecil. Saya tidak lagi layak untuk bertanding dalam pemilihan parti dan pilihan raya
Tulisnya dalam catatan panjang lebar di Facebook. Najib berkata, beliau juga akan kehilangan semua wang simpanannya yang digunakan untuk menyara hidup dan membayar peguamnya. Katanya notis itu juga bermaksud semua barangan dan wangnya untuk perbicaraan rasuahnya tidak akan dikembalikan kepada saya. Selain keputusan UMNO tidak bekerjasama dengan PPBM yang dibuat dalam Perhimpunan Agong hujung minggu lalu, beliau juga yakin notis bankrupt itu ada kaitan dengan tinjauan akhbar utusan Malaysia baru-baru ini yang mendedahkan beliau ialah calon pilihan untuk jawatan Perdana Menteri. Pun begitu katanya, saya tidak akan tunduk kepada mereka yang menyalahgunakan kuasa untuk menzaliminya. Saya akan terus bersuara demi rakyat Malaysia, katanya. Bila perhimpunan memberi mandat pada Presiden, that is much easier than usul. Mood tu dah clear, mood tu dah memang solid dah, semua berdiri dah keluar kan. Betul. Faedah dia go against that motion tadi pun kena 5-6 kali. Betul. Cuma nak get, if one can get one minister resign dulu, tapi tak ada berani dah saya kuasa. Penakut. Dan ingat yang Perak je lah, apa nama, Samsul je yang boleh. Samsul, betul. Kalau dia boleh kata, then one or two days ni nampak saya respect mood perhimpunan, saya orang UMNO, saya patuh ambil. Dan apalah, kita tengok siapa. Tapi good lah, thank you, congratulations. Thank you for your concern, thank you for your moral support. Pemimpin UMNO Puan Zarkashi mempersoalkan jika penyebaran rakaman audio yang didakwa antara Ahmad Zaid Habidi dan Anwar Ibrahim baru-baru ini sebagai konspirasi di peringkat tertinggi. Bekas Ahli Parlimen Batu Pahat itu berkata, ini kerana butiran rakaman itu cukup jelas dan berkualiti tinggi. Tulen atau tidak sudah tentu rakaman itu bermotif politik apabila ia ditularkan. Darurat sepatutnya untuk kurangkan politiking, tetapi rupanya semakin bermaharajalela. Apakah ini konspirasi at the highest level? Ini bukan kerja calang-calang, katanya di Facebook. Rakaman itu didakwa perbualan antara Presiden UMNO dan PKR untuk menjejaskan Kerajaan Perikatan Nasional dan telah beredar dalam lingkaran UMNO. Bagaimanapun, Malaysia kini belum dapat memastikan ketulinannya dan sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak Anwar dan Zahid. Dalam perbualan kira-kira 4 minit itu, suara yang didakwa sebagai Zahid dan Anwar kedengaran berpuas hati dengan keputusan Perhimpunan Agong UMNO hujung bulan lalu. PAU antara lain memuktamadkan keputusan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Bersatu serta memberi mandat kepada Presiden dan Majlis Tertinggi untuk menentukan masa menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Selain itu, suara yang didakwa Zahid berkata apa yang diucapkan ketika PAU hanya bersifat taktikal. Ia dipercayai merujuk kepada kenyataan tiadanya kerjasama dengan Anwar dan DAP. Suara didakwa Anwar pula berkata lebih baik jika menteri daripada UMNO walaupun seorang yang menggunakan Perhimpunan Agong UMNO sebagai sebab untuk meletakkan jawatan untuk membina momentum. Bagaimanapun, dia berkata tiada yang berani berbuat demikian. Dalam kenyataannya, Zahid menafikan rakaman perbualan tersebut dan telah mengarahkan agar laporan polis dibuat. Saya menafikan sekeras-kerasnya mengenai adanya perbualan sebagaimana dalam audio rakaman tersebut. Malah ingin ditegaskan, tiada sebarang perbualan antara saya dengan Datuk Seri Anwar selepas Perhimpunan Agong UMNO baru-baru ini, katanya. Dalam pada itu, Puan membangkitkan pendedahan perbualan antara bekas Perdana Menteri Najib Razak dengan Putera Mahkota Emiriah Arab Bersatu UAE Muhammad Zahid Al Nahyan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Kalau perbualan Anwar dan Zahid tulen, apakah Malaysia negara selamat apabila perbualan peribadi dirakam dan ditular? Tidakkah kita mahu belajar daripada kesilapan? Soalnya, katanya pendedahan rakaman Najib dengan Putera Mahkota UAE itu telah mencetuskan kemarahan negara tersebut sehingga tidak lagi membuat pelaburan di Malaysia. Dalam rakaman itu, Najib didengar agar anak tirinya, Riza Aziz, terlepas daripada siasatan terhadap skandal 1MDB di Amerika Syarikat. Dia juga menggesa Ahli Parlimen agar mendesak Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan selain siasatan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berhubung perkara itu. Ternyata skandal merakam perbualan peribadi terutama yang melibatkan lawan politik adalah hari hitam untuk demokrasi di Malaysia. Politiking keji tidak akan berakhir. Wujudnya kluster lompat dan merakam perbualan telefon adalah natijah kerajaan hari ini yang tiada majoriti jelas, katanya lagi. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi menafikan sekeras-kerasnya audio yang didakwa perbualan antara dirinya dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim yang tersebar. Katanya dia telah mengarahkan agar laporan polis dibuat
berhubung perkara berkenaan. Saya amat kecewa dan terkejut mengenai penyebaran audio yang kononnya merakamkan perbualan antara saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya menafikan sekeras-kerasnya mengenai adanya perbualan sebagaimana dalam audio rakaman tersebut. Malah ingin ditegaskan, tiada sebarang perbualan antara saya dengan Datuk Seri Anwar selepas Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Saya telah mengarahkan pegawai saya untuk segera membuat laporan polis bagi membolehkan siasatan dilakukan untuk mengenal pasti dalam scheme of things ini, katanya dalam kenyataan. Sebelum ini Ahmad Zahid pernah didakwa membuat perakuan bertulis menyatakan sokongannya kepada Anwar untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi perkara itu dinafikan UMNO. Anwar juga dilaporkan mengaku ada berjumpa beberapa tokoh UMNO, namun dalam ucapan PAU, Ahmad Zahid menegaskan bahawa UMNO tidak mengadakan sebarang rundingan dengan mana-mana pihak dan kekal muktamad dengan pendirian untuk tidak menerima Anwar DAP atau bersatu. Mengulas lanjut, kata Ahmad Zahid, sebagai Presiden UMNO, saya tidak akan sekali mencabuli, apatah lagi membelakangi apa jua ketetapan yang telah diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan PAU yang melabuhkan tirai 2 minggu lalu. Dia menganggap penyebaran audio itu sebagai pencaturan politik yang jahat dan jijik. Ini merupakan satu pencaturan politik yang jahat dan jijik yang hanya mengesahkan usaha berterusan untuk melemahkan dan menghancurkan UMNO. Saya percaya lebih banyak lagi permainan keji seperti ini akan dilakukan untuk terus meremehkan dan memusnahkan UMNO, katanya lagi.